Pergi ke sungai memancing ikan, ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan Assalamualaikum hadirin semua. Nama diberi tanpa pintar Puteri Nur Syairah binti Magat Syarudisa. Mauduk ucapan saya pada hari ini ialah buli dalam kalangan murid sekolah berada pada tahap yang membimbangkan. Sebelum saya berbicara lebih jauh, eloklah kita memahami terlebih dahulu makna buli. Buli ditarifkan sebagai seseorang yang menggunakan kuasa atau kekuatan mereka untuk mencederakan dan menakut-nakutkan orang-orang yang lemah. Buli boleh berlaku dalam pelbagai bentuk termasuk keganasan fizikal, verbal dan emosi. Buli boleh berlaku di mana-mana sahaja, tetapi ia paling kerap dijumpai dalam persekitaran sekolah. Tahukah anda, buli merupakan masalah yang serius yang memberi kesan jangka masa panjang kepada mangsa, seperti kurang keyakinan diri, cemas dan tekanan perasaan. Pernahkah anda terfikir mengapa murid-murid sekolah ini terlibat dengan gejala buli ini? Justru itu, hari ini saya akan membincangkan beberapa faktor yang mendorong kepada gejala negatif ini. Kegagalan ibu bapa melaksanakan tanggungjawab terhadap anak-anak merupakan akar tunjang kepada berlakunya gejala negatif ini. Pada masa yang serba canggih ini, ibu bapa lebih mementingkan kerjaya dengan alasan untuk menyara keluarga sehingga mengabaikan tanggungjawab terhadap anak-anak. Hal ini telah menyebabkan anak-anak kurang mendapat perhatian secukupnya, terutama dari segi emosi. Ibu bapa yang tidak endah terhadap emosi anak-anak telah mengakibatkan mereka tidak tahu bagaimana untuk mengawal emosi sehingga mendorong mereka untuk membuli orang lain sebagai salah satu cara untuk meluahkan emosi mereka. Seterusnya, kelonggaran peraturan sekolah juga mendorong kepada gejala buli dalam kalangan murid. Sekiranya peraturan sekolah tidak dijalankan dengan tegas atau tidak dilakukan secara konsisten, murid mungkin merasa bebas untuk melakukan tingkah laku negatif ini. Contohnya, jika murid tersebut dapati terlibat dengan gejala buli, murid tersebut mestilah menerima hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang mereka lakukan, bukannya biarkan begitu saja. Sekiranya pihak sekolah bersikap pejam mata, maka ramai pembuli-pembuli di sekolah. Persis kata peribahasa, tiada penyakit yang tiada penawarnya. Terdapat banyak langkah yang boleh diambil bagi membendung masalah ini. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam membendung gejala buli dalam kalangan murid. Ibu bapa perlulah mendidik anak-anak tentang tingkah laku yang betul seperti sifat empati, kesopanan dan cara menghormati orang lain. Justru itu, ibu bapa perlulah menunjukkan contoh tingkah laku yang baik kepada anak-anak kerana ibu bapa merupakan suri teladan kepada anak-anak. Seterusnya, kerjasama antara murid dan pihak sekolah juga mampu mengurangkan gejala buli. Murid-murid perlulah memberi kerjasama dengan pihak sekolah dengan melaporkan setiap kejadian buli yang berlaku, sama ada yang mereka alami sendiri maupun yang mereka lihat. Dengan berbuat demikian, pihak sekolah mampu untuk mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap murid yang terlibat ini. Hal ini kerana kebanyakan mangsa yang dibuli seringkali berdiam diri kerana mereka telah diunggut oleh si pembuli. Oleh yang demikian, kerjasama oleh murid mampu membendung gejala buli ini dari terus berlolasa. Setakat ini sahaja bicara saya. Saya memohon maaf bagi segala kekurangan kerana masa lalu mengajar saya untuk tidak terlalu beria agar tidak terlalu kecewa. Saya hadiahkan serangkap pantun sebagai hadiah buat anda semua. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai saya antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian, terima kasih.